Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyuarakan kebimbangan mengenai gelombang baharu penularan COVID-19 di China kini. Badan Kesihatan itu menggesa Beijing mempercepatkan vaksinasi terutama kepada golongan yang berisiko. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus turut merayu negara berkenaan berkongsi maklumat terperinci mengenai tahap keterukan penyakit, kemasukan ke hospital dan keperluan rawatan rapi. Sejak 2020, China telah mengenakan sekatan kesihatan yang ketat dasar sifar COVID-19. Namun kerajaan menamatkan sekatan berkenaan awal Disember lalu ketika kes positif terus melonjak sekaligus menyaksikan kes kematian terutama melibatkan golongan yang berisiko seperti warga emas meningkat secara mendadak. Sementara itu, Berlin telah menghantar kumpulan pertama vaksin COVID-19 BioNTech ke China. Vaksin berkenaan bagi kegunaan ekspatriat Jerman. Ia merupakan vaksin COVID-19 asing pertama dihantar ke negara itu. Bagaimanapun, tiada maklumat terperinci mengenai masa dan jumlah penghantaran vaksin tersebut. Penghantaran itu dilakukan selepas China membenarkan warga Jerman di negara itu mendapatkan suntikan berikutan perjanjian semasa lawatan Chancellor Olaf Scholz di Beijing bulan lalu. Setakat ini, Beijing berkeras untuk menggunakan hanya vaksin yang dihasilkan dalam negara yang tidak berasaskan teknologi mRNA. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menerima pakai resolusi mendesak semua keganasan di Myanmar dihentikan selain menggesa semua tahanan politik dibebaskan menerusi pelaksanaan Pelan Damai ASEAN dan membenarkan peralihan demokrasi. Sehubungan itu, Badan Dunia berkenaan menggesa junta membebaskan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Resolusi yang dicadangkan Britain tersebut diluluskan dengan 12 undi menyokong dan tiada menentang, sementara China dan Rusia mengelak daripada menggunakan veto. Mahkamah Agung Nepal memerintahkan pembebasan pembunuh bersiri warga Perancis Charles Sobhraj yang turut dikenali sebagai The Serpent. Arahan dikeluarkan mengambil kira faktor usianya yang kini mencecah 78 tahun. Sobhraj telah dituduh membunuh lebih daripada 20 pelancong di era 1970-an dan 1980-an. Pada pertengahan 1970-an, Thailand pernah mengeluarkan waran penahanannya atas pertuduhan membunuh 6 wanita di Pattaya. Tahun lepas, BBC dan Netflix bekerjasama menghasilkan siri televisyen mengenai jenayah yang menggemparkan dunia itu. Rusia akan meningkatkan saiz anggota tentera lebih daripada 30%, meningkat kepada 1.5 juta anggota berbanding 1.15 juta sebelum ini. Perkara itu diputuskan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu yang turut mendapat sokongan Presiden Vladimir Putin. Menurut Putin, Moskow perlu mengambil pengajaran serta perlu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam konflik di Ukraine. Pencerobohan itu menyaksikan puluhan ribu tentera Rusia terkorban dalam tempoh 10 bulan, memaksa Rusia menaikkan julat umur untuk perkhidmatan ketenteraan wajib bagi warga negara berumur 21 hingga 30 tahun. Kejohanan Piala AFF 2022, Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan-gon memuji semangat juang anak buahnya selepas meraih mata penuh menerusi kemenangan 1-0 ke atas Myanmar pada perlawanan pembukaan kumpulan B malam tadi. Beliau mengakui kemenangan tipis di Stadium Tuwuna itu sukar diperoleh berikutan keadaan padang, cuaca dan masa yang berbeza. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Muhammad Faisal Abdul Halim pada minit ke-52. Persembahan cemerlang turut dipamerkan penjaga gol Ahmad Shihan Muhammad Hazmi yang menyelamatkan sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Malaysia dijadual menerima kunjungan Laos pada perlawanan kedua di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini. Pemain bola sepak legenda Pele dilaporkan berada dalam keadaan stabil selepas disahkan menghidap kanser serta kegagalan fungsi buah pinggang dan jantung. Pele 82 tahun bagaimanapun masih memerlukan pemantauan dan penjagaan berterusan memaksa dia kekal di hospital. Demikian yang dinyatakan Pegawai Perubatan Hospital Albert Einstein di Sao Paulo.
Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.